Salam sejahtera dan salam Ramadan. Buletin Ukas edisi tengah hari 18 April 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita utama, tindakan lebih tegas akan diambil terhadap individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP diperketatkan yang dilaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu terutamanya di zon kritikal. Menteri Bertanggungjawab bagi JPBB Bintulu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom dalam kenyataan media pada Sabtu berkata, beliau tidak berpuas hati terhadap pematuhan SOP oleh masyarakat di bahagian ini yang dilihat menyukarkan petugas barisan hadapan untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan melakukan pemantauan. Jelas beliau berdasarkan rekod Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak, peningkatan kes banyak berlaku di tempat kerja dan juga di sekolah. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Utiliti Sarawak merangkap adun kemenang menyeru kepada semua warga Bintulu untuk memberikan kerjasama penuh kepada petugas barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Tegas beliau, jika keadaan berterusan, maka JPBB Bintulu tidak akan teragak-agak untuk mengambil langkah yang lebih drastik dengan memperketatkan lagi SOP atau PKPB untuk zon-zon yang kritikal di bahagian berkenaan. Manakala di Sibuti, Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni menasihatkan setiap penjaja terus mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak. Katanya ini bertujuan mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 di negeri ini, khususnya di bahagian Miri yang meningkat. Semasa menyampaikan peralatan pelindungan diri PPE kepada Jawatankuasa Penjaja Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Bekenu pada Sabtu, beliau menegaskan hanya dengan mematuhi SOP, masyarakat mampu mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam program itu, seramai 209 peniaga menerima sumbangan baju dan 100 PPE telah diedarkan kepada peniaga dan pada masa sama, beliau turut membeli juadah berbuka puasa di pusat RTC Bekenu. Berita seterusnya, masalah tekanan air rendah di pusat kuarantin Sungai Bakong Bintango mendapat perhatian Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing. Prihatin dengan isu berkenaan, Datuk Ding mengambil tindakan segera membeli sebuah tangki air dengan kapasiti air 6,400 liter untuk meningkatkan tekanan air di pusat kuarantin itu. Ini adalah satu tangki air. Dia punya kapasiti 6,400 liter. Ini untuk mempaikkan bekalan air ke quarantine center belakang saya. Ada terima aduan dari pasien di quarantine center. Sebab ini bekalan air tekanan tak cukup kuat. So harap dengan installation tangki air ini we can improve the water supply to the quarantine center. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa melawat tapak pemasangan tangki air di pusat kuarantin Sungai Bakong Bintango pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau berharap mereka yang dikuarantin agar bersabar kerana usaha untuk meningkatkan tekanan air sedang diusahakan melalui kerjasama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar bahagian Sarike. Beralih ke laporan selanjutnya, dengan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 bagi fasa kedua akan bermula pada 19 April 2021 di seluruh negara. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zing Hing, dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Sabtu memberitahu bagi negeri ini fasa itu akan dimulakan di bahagian Sibu. Bagi negeri Sarawak, fasa ini akan dimulakan di bahagian Sibu pada 19 April dan diikuti seterusnya oleh bahagian Kuching, Sirian, Sri Aman, Betong, Kapit, Muka dan Miri pada 23 April dan manakala bagi bahagian Samarahan, Bintulu dan Limbang pada 24 April dan untuk bahagian Sarike pada 30 hari bulan April. Dr. Chin menambah sebanyak 13 pusat pemberian vaksin akan beroperasi di seluruh bahagian di Sarawak bagi tempoh 19 April sehingga 30 April.
Jelas beliau, fasa kedua itu menyasarkan kepada golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas yang berumur lebih daripada 60 tahun. Ujarnya seramai 929,435 disasarkan untuk menerima vaksin bagi fasa itu. Untuk menerima vaksin bagi fasa ini. Pada 19 April di Sibu, dianggarkan seramai 924 orang akan dijangka akan hadir menerima vaksin ini di Indo Stadium Sibu. Berikut pula, 2 lagi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS Tanjung Datu siap di Kampung Beruan Sampadi Lundu. Projek tersebut melibatkan kediaman Adot Tajil dan Nilam Bagong. Adun Tanjung Datu, Dato' Ahmad Jamilah Anu berkata, ia merupakan komitmen kerajaan negeri untuk membantu golongan kurang berkemampuan bagi memiliki kediaman yang selesa, khususnya untuk golongan ibu tunggal, mualaf dan asnaf. Dalam pada itu, penerima pertama iaitu Nilam ketika ditemui menzahirkan penghargaan kepada Adun Tanjung Datu dan kerajaan negeri atas bantuan bagi membaik pulih rumahnya. Terima kasih kita orang ni aku sangka diriku ada mati rumah batu. Aku tahu rumah kecil aja. Ya enggak. Terima kasih kita semua ya. Bagi penerima kedua pula iaitu Adot, beliau menerima bantuan bagi membaik pulih bumbung, dinding, lantai dan tingkap dan merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.